أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tiadalah ilmu pada kami, illa ma'allamtana, sesungguhnya melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mukadimah kita doa, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang Allah Ta'ala bimbing kita dengan ilmu yang Dia berikan kepada kita dengan sebenar-benar ilmu. Pertama ni kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi berikan kita dua nikmat yang besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, kita mengucapkan kalimah syahadah dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita jalan-jalan untuk kita nak selamat, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang sangat besar, sebab ada orang yang tak masuk Islam, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia baik pada pandangan manusia. Dia keluarkan belanja yang besar buat CSR, dia membantu masyarakat. Bahkan kalau kita lihat beberapa budaya ataupun beberapa cara pengabdian yang bukan Islam, seperti Buddha, seperti apa, ada yang lain-lain sebagainya, mereka kadang-kadang jauh lebih, daripada sudut pandangan akal kita, jauh lebih tenang dan jauh lebih teratur kehidupan mereka berbanding dengan kita. Tapi itu belum menjamin seseorang itu akan selamat di syurga Allah, akan selamat di akhirat nanti untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang selamat tersebut iaitu orang yang bertakwa pada Allah dengan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah dapat nikmat ni, kita bersyukur dengan kita lakukan kuliah-kuliah macam ni, supaya insya-Allah dengan usaha-usaha ini Allah Ta'ala akan tingkatkan lagi iman kita. Dengan kita mengucapkan syukur dalam majlis begini, Allah Ta'ala tingkatkan lagi iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita selamat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita syukur dengan dua perkara yang selalu kita lupa, nikmat kesihatan dan juga masa lapar. Hari ini Alhamdulillah sihat. Sihat yang paling penting, sihat hati ni kan. Sebab hati yang sihatlah dapat masuk ke dalam majlis yang macam ni. Ada orang yang mungkin tengah down, bukan dia tak baik, hati dia tengah problem sikit, terguris, terluka kan? Terasa terkecewa kan? Itu kadang-kadang menyebabkan dia rasa susah untuk nak keluar, nak mencari majlis ilmu, sebab sedang dilanda dengan masalah-masalah hati. Dan Alhamdulillah kita sihat. Hari ini sihat, kita punya fizikal kita bahkan sihat, insya-Allah rohani kita ataupun batiniah kita, secara batinnya hati kita, dalaman kita, untuk kita gunakan dengan cara yang baik, iaitu menghadirkan diri dalam perkara-perkara yang baik seperti kuliah ini. Insya-Allah hari ini kita akan berbincang dengan satu tajuk yang saya ambil sebagai tafsir maudhu'i, tafsir bertajuk, iaitu kita ambil potret keluarga dalam Al-Quran. Potret keluarga dalam Al-Quran. Jadi nak letak keluarga saja macam tak best kan. Tapi nak ambilkan sebagai gambaran dalam Al-Quran tu, maka saya gunakan potret kan. Jadi gambaran keluarga dalam Al-Quran. Pada pandangan kita mungkin dalam kehidupan ini banyak keluarga, tapi kita nak ambil bagaimanakah keluarga yang berada di dalam Al-Quran. Ada berapa jenis keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebelum kita ambil tentang keluarga ni, sengajalah saya mengubah sikit mood kita pada hari ini kan. Sebab kita banyak berkuliah tentang pembangunan diri, self development, kita bincang pasal isu semasa,
kita bincang pasal organisasi dalam kita bekerja bagaimana. Tapi hari ini saya ubah angin sikit, seolah-olah macam kita bincang hal-hal yang berada di sekeliling kita, di rumah kita, dalam diri kita, dalam pemikiran kita. Walaupun mungkin nampak kita berbincang daripada sudut hari ini kita duduk di dalam bidang korporat ataupun dalam pejabat, tapi sebenarnya hal-hal ini saling berkaitan satu sama lain. Ada orang yang mungkin pada diri dia satu potensi yang baik, tapi dia ada masalah untuk dia nak hadir ke pejabat ini dengan suasana yang baik, membawa hal-hal yang berada di rumahnya, maka susah dia nak bagi performance. Nak bagi performance apa? Prestasi yang baik. Saya duduk keluarga lama sangat kecil. Dia nak bagi performance yang baik tu susah. Ataupun ada orang yang performance dia di rumah okey, kan? Tapi di tempat kerja dia tak boleh nak balance, kan? Bagaimanakah diri dia sebagai seorang pekerja dengan diri dia sebagai seorang individu yang ada keluarga, kan? Ataupun di rumah dia tunggal langgang tak okey, tapi di pejabat dia okey pula, kan? Jadi kita orang Islam ni, kita tak pernah terpisah satu sama lain. Kenapa kita bekerja? Kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita ada keluarga? Kerana Allah Ta'ala. Tapi nampak seolah-olahnya berpisah, kan? Tapi sebenarnya dia sama ni, kan? Yang penting sebab apa? Kita buat apa pun kerana Allah Ta'ala. Jadi kita jadi isteri pun kerana Allah, jadi suami pun kerana Allah, pekerja pun kerana Allah. Maka dalam kita menegakkan, menjalankan kehidupan seharian kita, kena sentiasa selari iman tersebut supaya dia seimbang satu sama lain. Di rumah pun kita, di pejabat pun kita, di mana-mana pun kita, insya-Allah. Jadi kita akan lihat daripada surah As-Saffat, surah 37 ayat 100 dan ayat 101 dan seterusnya, insya-Allah. Dan kita baca ataupun tak nak baca, tengoklah apa yang terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Baik. Kisah ni kisah tentang Nabi apa? Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita tentang kisah Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim di sini doa dia untuk mendapatkan anak yang soleh. Kat sini ada tak orang yang tak nak berdoa dia dapat anak yang soleh? Tak ada, kan? Walaupun belum berkahwin tapi berharap dan berhajat supaya nanti dapat anak yang soleh ataupun solehah. Ataupun selaku diri dia sebagai seorang anak, dia berharap bahawa nanti dia boleh jadi anak yang soleh ataupun solehah. Ini lumrah. Kalau saya tanya semua orang mendoakan, pasti kata ya, kan? Dengan berbagai doa. Doa dalam hati dia, doa secara mungkin dia lafazkan mengikut ayat Al-Quran, ataupun keinginan dia, maka itu adalah doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kisah Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia lama tak dapat anak. Bila sampai ke umur dia tua, maka berterusan daripada dia tak dapat anak, dia terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta dengan Allah, ya Allah, kurniakan aku anak. Kurniakan anak yang apa? Anak yang soleh. Dia minta bersama dengan isterinya pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai kepada suatu saat Ibrahim sudah tua pun, tapi Allah Taala mengutus malaikat untuk memberikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia doa. Ini adalah lumrah doa kepada semua ibu bapa. Ibu bapa dia akan doakan anak dia anak yang soleh. Anak pun sentiasa doakan agar dia menjadi anak yang soleh. Ini adalah lumrah untuk orang doa. Semuanya doa minta yang soleh. Tapi saya terfikir juga, kenapa soleh ni biasanya dalam kekeluargaan sahaja? Ada tak orang doa, ya Allah, kurniakan kami pemimpin yang soleh? Jarang, kan?
Biasanya orang doa, ya Allah berikan kami pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik. Tapi soleh ni memang digunakan. Kata Nabi Ibrahim AS sendiri pun dia mendoakan kalimah soleh ni kepada anaknya. Wallahu a'lam. Dan umrah ni kita gunakan soleh ni dalam kekeluargaan. Jadi dia doa. Bila dia doa, akhirnya Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Ibrahim AS. Dia pun akhirnya dikurniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cahaya mata. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang berikutnya, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ halim, dan kami berikan berita gembira kepadanya dengan anak yang halim. Kan? Baik. Sekarang ni macam mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bagi Ibrahim anak yang halim, padahal Nabi Ibrahim minta yang soleh. Kan? Dia minta anak yang soleh, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri ganti dengan anak yang bersifat halim. Halim ni sifat apa? Sabar. Sifat sabar. Tapi dalam bahasa Melayunya, kalau saya lebih setuju bahawa halim ni bersifat santun. Tahu santun? Sopan santun. Ada anak yang dia soleh, dia bagi keperluan kepada ibu bapa dia, kan? Mak dia tanya, ada duit tak, kan? Mak nak pergi umrah lah, kan? Dia pun okey, kan? Tapi dia bagilah. Tapi kesantunan daripada ibu bapa tu kadang-kadang orang tak ada. Mak dah buatlah pergi umrah, kan? Ada orang yang dia halim, dia penyabar, dia nakkan lebih daripada tu lagi. Maka dia pun uruskan urusan mak dia. Mak, ini duitnya berapa ribu, dah bayarkan pun kepada ni, kepada travel agent. Lepas tu bertanya lagi, mak ada apa-apa lagi perlukan bantuan. Ini halim. Jadi Allah Ta'ala dia ganti anak Nabi Ibrahim, dia bagi anak Nabi Ibrahim, bahkan diganti dengan sifat bukan yang soleh, atas lagi daripada sifat soleh. Itu sifat halim. Allah Ta'ala ganti dengan sifat sabar. Jadi dalam ayat ni kita boleh lihat mana lebih tinggi martabat dia, soleh ke halim? Halim. Halim ni lebih tinggi martabat dia. Dia nama halim lagi. Tak ada, nama soleh pun tak ada. Okey. Jadi halim lebih tinggi martabat dia. Kalau nak nama anak, lepas ni nama, kan? Kalau teringin soleh, lepas tu nama halim. Lepas tu Ismail terus. Nama orang. Jadi Nabi Ismail maka lahir daripada zuriat Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail dia dapatlah seorang anak iaitu yang bernama Ismail. Ibrahim dapat seorang anak yang bernama Ismail dengan bersifat halim, dia penyabar. Dan banyak kita boleh berbincangkan apakah perbezaan daripada sifat soleh dan juga sabar. Dalam kisah ini kita boleh lihat, kita tak nak bincang secara detail perkataan dan perkataan, tapi kita nak bincang bagaimana perbezaan seorang anak yang bersifat halim ini, kan? Maka kita boleh lihat bagaimana kita nak mencapai ataupun mengambil iktibar daripada sifat halim tersebut. Jadi bila Nabi Ibrahim AS dia dapat anak, ni macam ulang kaji lah. Dia dapat anak, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kan? Dia dapat anak, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan pula kepada Nabi Ibrahim buat apa? Sembelih anak dia, kan? Jadi mujur isteri Nabi Ibrahim ni baik, kan? Kalau macam kita yang perempuan-perempuan tiba-tiba katalah duduk di tempat hajat, ditanya oleh suami, aku dapat perintah nak sembelih anak, kan? Apa jadi? Wah, perang besar lah, kan? Aku mengandungkan dia 9 bulan, suka hati dia nak sembelih, kan? Jadi, tapi ini adalah satu sifat yang keluarga yang dipelihara oleh Allah, iman mereka, kan? Mereka ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Jadi pada ayat yang ke-102 cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim berinteraksi dengan anak dia untuk beri khabar kepada anak dia Ismail tentang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Berkatalah Ibrahim, ya bunayya. Bunayya ni dia lebih tinggi daripada wahai anakku. Dia lebih lembut lagi dalam bahasa Arab. Wahai anak dia, macam itulah. Ya bunayya, kata-kata yang halus lagi kepada seorang anak. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi. Inni azbahuka, aku menyembelih engkau. Siapa engkau tu? Ismail. Fanzur maza tara, maka tunjukkan padaku apakah pandanganmu.
Fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al. Tanpa lengah Ismail kata apa? Dalam kata Ismail, ya abati fa'al, wahai abahku, abati fa'al, wahai abahku, buatlah ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapatiku insya-Allah di kalangan orang-orang yang sabar. Sabar apa ni? Sabar nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Angin ni dia macam mata berkecil Okey, tak betul. Jadi Nabi Ibrahim dia beritahu kepada Nabi Ismail tentang apa yang dia dapat daripada mimpi. Dan Nabi Ismail dia tahu bahawa itu adalah mimpi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu Ibrahim itu adalah bapa dia seorang yang baik dan menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu mimpi seorang Rasul ni tak akan tipu. Kita mimpi malam tadi dah mimpi macam-macam lah kan. Mimpi kaya lah, mimpi apa, bangun-bangun alamak kan. Tengok atas cadar yang sama dah tak salin sebulan lebih kan. Jadi Nabi Ibrahim tak, dia mimpi, maka mimpi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mimpi, maka mimpi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beritahu kepada Nabi Ismail. Tapi nampak tak? Nabi Ismail, inilah sifat seorang anak, seorang kanak-kanak yang mencabar logik akal kita. Umur Nabi Ismail ketika itu dalam satu riwayat kata umur hingga 12 hingga 14 tahun. Tapi bila dapat berita daripada ayah dia, wahai anakku, aku nak sembelih kau sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail kata apa? Okey, kan? Buatlah, kan? Dia kata buatlah, kan? Bagaimana telah diperintahkan. Insya-Allah kau akan dapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Lihat macam mana seorang anak yang halim, bukan sekadar soleh, kan? Kalau kita boleh kan, boleh masuk rumah keluar pintu belakang dah hilang, kan? Tak tahu kan macam mana. Tapi hari ni tak ada lagi. Kalau dapat tuntutan malam tadi mimpi nak sembelih anak, istighfar banyak-banyak. Tak ada. Jangan. Mungkin kadang-kadang syaitan nak menghasut kita, kan? Kadang-kadang kita tak sedar yang kita sedang dibisik oleh syaitan. Maka kalau kita tidur, kita bukanlah seorang yang kerap dengan membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca ayatul kursi, maka jangan melayan sangat mainan-mainan mimpi, kan? Nanti boleh menyebabkan kita taksub kepada kejadian-kejadian yang kita tak mampu tangani. Baik. Jadi Ismail dia kata ke ayah dia, baik, buatlah ayah, kan? Tapi nampak tak, seorang orang yang baik dia kata apa? Walaupun Ismail telah diiktiraf Allah dalam Al-Quran, dia seorang yang penyabar. Dia kata apa? Insya-Allah aku adalah daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Ada insya-Allah lagi. Itu sifat orang yang baik, kan? Engkau boleh dipercayai ke jaga duit aku? Insya-Allah kau boleh percaya kat aku, kan? Tak ada, confirm lah, kan? Kau tak kenal dengan aku, kan? Aku ni tukang jaga duit yang paling hebat di dunia, kan? No, tak boleh, kan? Boleh tak kau tolongkan jaga anak aku sementara aku nak pergi umrah, aku nak pergi haji, kan? InsyaAllah aku boleh, kan? Maka kita nak buat satu perkara yang baik, kita rasa kita okey pun dalam hal tersebut, kan? Boleh tak encik buat teknikal saya ni susah, saya tak tahu, kan? Mungkin encik ni seorang engineer, kan? Kita apa? InsyaAllah saya boleh lakukan, kan? Benda yang memang mungkin bidang kita tahu macam mana, kan? Kita dah tahu, mungkin selesai sekejap aja. Tapi dalam sebagai adab kita yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, untuk mengaku tu jangan mengaku direct, kan? Buat malu sikit, kan? Jadi mengaku dengan berhikmah, kan? Cakap insya-Allah, kan? Tapi insya-Allah ni untuk benda apa? Benda yang akan datang, kan? Dan insya-Allah ni benda yang insya-Allah pasti kita nak buat. Hari ni insya-Allah jadi alasan. Jemput datang ke rumah saya, kan? Esok insya-Allah, kan? Dalam masa pada yang sama senyum, kan? Insya-Allah kau tak datang lah tu. Insya-Allah tu jadi alasan. Jadi kita hari ni insya-Allah juga, kan? Macam mana insya-Allah kita? Insya-Allah Nabi Ismail ke? Insya-Allah orang Melayu. Tu orang kata insya-Allah orang Melayu tu, kan? Dan insya-Allah ni untuk perkara yang akan datang. Nak terlalu Islamik, kan? Dah makan insya-Allah dah. Insya-Allah dah, kan? Kita pun pening. InsyaAllah dah ke belum? InsyaAllah dah, kan? Macam saya pernah tanya seorang orang kawan kakak saya, kan? Saya tanya, kak, akak ni, dia cakap macam orang Indonesia. Akak ni orang Indonesia ke? Enggak, kan? Enggak, kan? Tapi kata, tanya dia sekali lagi, akak ni orang Indonesia ke? Enggak, kan? Enggak, tapi nak tahu nak kata macam mana, kan?
Jadi macam itulah, insya-Allah untuk benda akan datang. Jangan benda dah sudah. Balik kampung minggu lepas, insya-Allah balik kan. Balik bila gini kan. Ataupun jasad dia tinggal kat sini, roh dia balik kan. Itu dengan dia tak balik-balik sudah. Okey. Jadi insya-Allah untuk sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Kahfi pun Allah Taala kata apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah wazkur rabbaka idza nasit. Wala taqulanna li syai'in, janganlah kau kata sesuatu inni fa'ilun zalika ghadan, aku akan buat benda tu esok. Illa an yasha Allah, kecuali kau berkata insya-Allah. Wazkur rabbaka idza nasit, katakanlah, sebutkan nama Allah sekiranya kamu terlupa. Allah Akbar, lupa kan. Tak ada OMG lupa kan. Alamak kan. Orang putih kan. Orang putih campur Islamik kan. Jadi untuk yang akan datang semata-mata. Baik. Jadi bila kita lihat kisah Nabi Ibrahim ni, ini contoh satu keluarga je baru dalam Al-Quran. Kita lihat bagaimanakah jenis keluarga yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah 3 ayat 33. Surah Ali itu ialah ahli keluarga dah. Ini cerita pasal keluarga-keluarga yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat 33. Okey, jumpa. Jadi kita akan lihat kat sini. Soalan sebelum kita lihat keluarga-keluarga ni, kita boleh lihat, apakah soleh itu bakal diwarisi? Ya. Kita lihat kisah ni dalam ayat ini. Surah 3 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Subhanallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka, pada zaman mereka masing-masing. Baik. Ada berapa nama kat situ? Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Okey. Apabila kita melihat ayat ni, dia ada dua kondisi ayat. Kondisi. Biasa ayat saya. Kondisi ayat. Semakin maju. Dua keadaan, dua kondisi ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dia mengangkat martabat Adam dan Nuh secara individu kan? Dia angkat Adam dengan Nuh aja kan? Macam Allah Taala angkat, Allah Taala ambil saya je tak, semua Allah Taala ambil daripada Nabi Nuh tersebut. Dia mengiktiraf Nabi Nuh semata-mata. Tetapi bila Allah Ta'ala sebut kepada Ibrahim dan Imran, Allah Ta'ala gunakan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Jadi apa kisah dia sebenarnya? Jadi kita boleh lihat apa? Yang pertama, Allah Ta'ala mengangkat Adam AS. Adam AS, dia seorang ayah yang soleh. Isterinya Hawa solehah tak? Solehah lah, isteri yang baik. Tapi anak Nabi Adam kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bunuh saudaranya. Ketika Allah Ta'ala dia menyuruh Habil dan Qabil untuk membuat korban. Jadi korban ni bukan baru, daripada zaman Nabi Adam lagi. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi il qarraba qurbana. Jadi Allah Ta'ala suruh buat korban, maka Habil dia buat korban yang paling baik sekali. Kambing yang sihat, lamb yang hebatlah, yang cantik kan, reben-reben. Lepas tu untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala terima korban tersebut. Tapi berlainan pula dengan Qabil. Qabil dia buat korban, dia rasa takut rugi, maka dia bagi. Sebab nak buat korban bukan dapat untung pun kan, nak bagi pada Allah je, maka dia bagi kambing yang ala kadar saja. Kemudian Allah Taala terima hanya korban si Habil sahaja. Bila Allah Ta'ala terima korban pada Habil, maka timbul hasad dengki oleh Qabil. Maka Qabil dia bunuh saudaranya. Jadi lihat macam mana Nabi Adam ayah yang baik, Hawa isteri yang baik, tapi anak bunuh orang kan? Pada hari ini logik akal tak kita fikir, bapak baik, mak baik. Kita lihat hari ini ada tak ayat kita keluar macam tu? Saya pun pernah keluar ayat macam tu. Amboi kan, bapak baik,
Bapa ulama kan, mak isteri baik tapi anak masya-Allah kan. Jadi susah kan. Kita selalu cakap macam tu. Ini juga yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam kan. Adam okey, isteri dia okey tapi anak dia bunuh orang. Jadi ini ciri keluarga yang pertama, iaitu mak dan ayah okey tapi anak tak okey. Tapi adakah Adam bermasalah? Adam dah buat yang terbaik untuk anak dia kan. Dah bagikan bimbingan kepada anak dia. Adam seorang rasul, dia menyampaikan kepada rasul, wajib menyampaikan kepada umatnya, termasuk ahli keluarga yang penting, yang utama dia. Maka Adam dah sampaikan sebab dia seorang rasul, mengutus oleh utusan daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala dalam ayat ini dia hanya mengiktiraf siapa? Adam alaihissalam semata-mata kan. Yang kedua siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh suami yang soleh. Tengok saya kan. Nabi Nuh suami yang soleh kan. Tetapi Allah Ta'ala, ibu dan anak dia tidak soleh kan. Ini bukan saya. Yang depan tu mungkin. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, dia berdakwah, dia diiktiraf oleh Allah Subhanahu Taala sebagai rasul yang sangat penyabar. Nabi Nuh di antara Nabi Ulul Azmi, Nabi yang diangkat martabatnya di kalangan Nabi-Nabi yang lain sebab ujiannya sangat besar. Nabi Nuh berdakwah berapa ratus tahun? 500 tahun. Saya dapat info tulis kan. Padahal saya dah ada nota semua ni. Tak apa. Nabi Nuh berdakwah 500 tahun. Bahkan dia tak pernah jemu-jemu berdakwah kepada keluarganya. Tetapi isteri dan juga anak dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran, dua orang wanita yang menjadi isteri kepada Rasul yang diangkat, yang diceritakan dalam Al-Quran menjadi isteri yang ingkar kepada Allah, isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut, dia ingkar kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar ingkar, tapi dia cuba menentang dakwah yang dibawa oleh suami mereka. Jadi Nabi Nuh alaihissalam kan, iaitu dia diangkat oleh Allah, tapi isteri dan anak dia tidak pula diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nuh alaihissalam ketika mana kapal dia yang sedang dilambung ombak, ketika mula-mula banjir besar nak berlaku, Nuh minta dengan Allah. Nabi Nuh minta dengan Allah, ya Allah, selamatkanlah anakku. Sesungguhnya itu adalah daripada ahli keluargaku. Allah Ta'ala kata apa? Tidak, Nuh kan, itu bukan amalan yang soleh. Dan sesungguhnya keluarga pun ialah di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pun keluarga kita orang yang beriman. Di akhirat nanti, sekiranya hari ini versus kan, orang yang bersahabat dengan kemaksiatan, orang yang bersahabat dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dengan iman. Orang yang beriman akan sentiasa mencari sahabat-sahabat dia di akhirat nanti. Keluarga dia akan menjadi keluarga dia. Dia akan cari, kau beriman jadi keluarga, beriman jadi keluarga kau, akan jadi satu kelompok yang terpelihara di akhirat nanti. Tapi orang yang tak beriman, walaupun ahli keluarga, akan lari satu sama lain. Semua nak selamat. Semua rasa macam, alamak, aku dulu pergi ajak dia buat jahat pula, aku dulu tak pernah ajar dia buat baik pun. Jadi akan lari sebab nak selamat. Jadi hanya orang beriman saja yang jadi keluarga kita di akhirat nanti. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Yang seterusnya, ini Allah Ta'ala angkat. Tadi Nabi Adam dan Nabi Nuh sebagai individu, tapi ini Allah SWT dia angkat martabat Ibrahim dan Imran dengan ahli keluarga, family. Ibrahim soleh tak? Dia soleh, tentulah soleh. Dalam ayat tadi kita dah baca dah. Lepas tu Nabi Ismail pun sama juga, bukan soleh, halim lagi. Isteri dia Hajar pun taat kepada Nabi Ibrahim AS. Ibrahim kata, Hajar tunggu kat sini, aku nak pergi buat kerja dakwah. Maka Hajar, dia tinggal dengan Ismail, dua orang saja. Dan dia yakin pada Allah. Dan akhirnya hari ini jadilah bandar yang besar, bandar Makkah, keluar air Zam-Zam dan sebagainya. Asal daripada siapa? Asal daripada dua orang anak beranak saja. Isteri, seorang ibu dan juga seorang anak saja. Okey, tapi keluarga Nabi Ibrahim, kaum kerabat dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atuk dia, atuk bapa kepada Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Allah Ta'ala dia mengangkat martabat. Hari ini ada tak di kalangan kita yang macam tu? Wallahualam, mungkin boleh berlaku. Kawan-kawan kita yang mana dia daripada bukan agama Islam, dia revert masuk ke dalam agama Islam.
Tapi bagaimana mereka melalui kehidupan mereka? Mungkin ditentang oleh ayah, ataupun tak ditentang oleh ayah dan ibu. Mereka ditentang oleh kaum mereka, oleh orang yang agama mereka sebelum tersebut, kaum kerabat mereka. Tapi ini adalah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Yang penting kena jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Ibrahim, Hajar dan Nabi Ismail menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hari ini Tapi ada juga ramai kawan saya yang hari ini alhamdulillah, bila ada ni NGO yang memberi penerangan kepada non-Muslim. Sebab ustaz-ustaz kita banyak bagi penerangan kepada orang Islam tu kan. Tapi alhamdulillah, saya lihat ada NGO yang bagi penerangan kepada non-Muslim. Terutamanya mereka berdakwah kembali kepada keluarga mereka. Susah kan? Kita nak jadi baik pun hari ini, nak berubah, kita rasa segan. Sebab nanti alamak, kawan lama aku jumpa balik kan? Tapi mereka dah masuk Islam, mereka berani jumpa balik family mereka untuk terangkan bagaimana tentang Islam dalam sudut individu, ataupun mereka datang dengan secara NGO, secara berjemaah, secara kumpulan sebagainya. Ini berlaku bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS. Okey, seterusnya yang keempat, keluarga yang keempat, iaitu keluarga Imran. Keluarga Imran, kesemua mereka-nya adalah soleh. Imran ni siapa? Atuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa, atuk kepada Isa, Nabi Isa, iaitu ayah bapa kepada Maryam, ibu kepada Isa. Isa bin Maryam, Isa anak kepada Maryam. Atuk kepada Isa adalah Imran. Pakcik kepada Isa, pakcik kepada Maryam, Nabi Zakaria. Jadi apa? Semua keluarga dia baik. Baik daripada Isa, baik daripada Zakaria, Maryam dan juga Imran, termasuk kaum kerabat. Ini alhamdulillah, kalau kita dapat macam ni, insya-Allah kita akan mendapat salah satu daripada ahli keluarga yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Itu adalah ciri-ciri keluarga ataupun ciri-ciri individu. Kita nak mana? Kita kalau boleh nak semualah. Tapi apa pun Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita contoh yang pelbagai. Sama ada kita diiktiraf dalam bentuk kekeluargaan, ataupun setidaknya kita usaha untuk kita diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara individu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun penting untuk kita nak selamatkan diri kita di hadapan Allah Taala di akhirat nanti. Okey. Jadi bila sebagai keluarga, maka apa yang penting sekali dalam keluarga, kita boleh lihat surah 19 ayat 55. Apakah peranan keluarga? Allah Ta'ala tak ajar susah-susah pun. Keluarga mesti bagi anak pendidikan sampai PhD, baru kira keluarga yang berjaya. Keluarga yang berjaya kira semua anak ni menjadi doktor. Tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala dia ajar dalam suatu keluarga tersebut, apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberikan zakat, dan ia pula adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Okey. Apa dia tanggungjawab kita kepada keluarga? Pertama, kita dah belajar dulu mesti pertahankan. Ada dalil kat situ saya bagi. Dan apa dia? Kena suruh ahli keluarga dirikan solat dan kerjakan, tunaikan zakat. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Bahkan hari ini, kalaulah kita jadi satu masa nanti, kita jadi anak, kita lihat adik-beradik kita ada pendapatan dan sebagainya, maka kita usaha juga untuk bertanya, adakah zakat-zakat telah dikeluarkan? Kan, zakat pendapatan, bukan zakat fitrah dia. Dan apa yang penting sekali, solat, sebab solat adalah tiang agama. Hari ini bila kita tak tunaikan solat, mungkin kita rasa kita baik sebab kita buat amalan lain, tapi kita tetap bermasalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kena jaga. Datanglah kuliah macam mana pun, kalau solat tak jaga, susah.
Sebab amalan yang pertama akan dihitung oleh Allah Subhanahu Taala di akhirat nanti apa? Solat. Kalau solat okey, insya-Allah yang lain okey. Macam pergi interview kan, soalan yang pertama dah kantoi, dah gagap, maka yang lain kita akan mungkin efek. Ataupun kalau soalan lain kita jawab dengan baik pun, penemu-duga akan rasa tak puas sebab yang pertama dia tak dapat jawab dengan baik. Allah SWT kata begitu juga. Maka jagalah solat betul-betul. Walaupun nampak ringan solat, tapi kalau tak jaga solat, tak usah nak sembang lah pasal benda-benda ikhlas dan sebagainya, benda-benda nak membuat sedekah, membuat zakat kan. Sebab solat tu adalah kunci kepada seluruh agama, tiang kepada agama. Dan doakan kepada ahli keluarga kita. Doa dengan doa apa? Doa untuk tunaikan solat tersebut boleh ambil dalam surah 14 ayat 40. Surah 14 ayat 40 ada doa untuk kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa yang Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam Al-Quran. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikian juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Okey, jadi ini adalah doa yang kita boleh amalkan. Sentiasa amalkan supaya kita jadi orang yang mendirikan solat. Sentiasa amalkan supaya zuriat-zuriat kita, anak cucu kita juga di kalangan orang yang mendirikan solat. Sebab penting kita doakan mereka. Bagaimana saya pernah kata apa? Hari ini kita dapat lagi merasai iman, hari ini kita dapat lagi jadi orang yang baik, termasuk juga dengan hasil usaha apa? Atuk nenek kita yang doakan kita dulu kan. Mereka pun baca Quran juga. Jangan ingat kita hari ini kita baca Quran, kita lebih alim daripada mereka. Mereka mungkin mereka baca Quran dan mereka tahu dah selesai hubungan mereka dengan Allah. Allah Ta'ala tu maha adil. Akan datang orang lain mungkin berkembang dengan Al-Quran, tapi mereka pun ada ujian dengan Quran masing-masing pada zaman mereka. Okey, maka amalkan doa. Dan paling penting sekali, dalam surah 66 ayat 6, ini Allah Ta'ala ambil sebagai kesimpulan keseluruhan. Surah 6 ayat 66. Ayat 6. Surah 66 ayat 6. Sikit aja sebenarnya Allah Ta'ala pesan dengan kita, satu huruf aja kan? Satu huruf aja. Susah tak nak jaga keluarga? Tak susah pun. Allah Ta'ala bagi satu huruf aja, huruf Qaf. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Waw dengan alif tu bermaksud perintah, ku, fi'il amar. Tapi huruf ni huruf Qaf aja. Waw alif tu boleh tambah mana-mana je. Banyak ayat lain yang ada waw alif kat hujung kan. Kafaru. Allah Ta'ala perintahkan kita, nampak mudah kan? Mudah aja. Satu huruf. Jaga ahli keluarga. Daripada apa? Daripada ahli neraka, daripada neraka, yang mana bahan bakarnya ialah manusia dan juga batu daripada berhala. Ini tanggungjawab yang besar buat kita. Satu huruf aja yang Allah Ta'ala bagi kat atas kita. Huruf Qaf, 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 Qaf kan. Ku. Tapi yang itulah yang nampaknya ringan yang Allah Ta'ala suruh kita jaga, tapi kita jarang jaga. Kita biarkan mungkin ahli keluarga kita berada dalam tebing-tebing untuk jurang ke dalam api neraka. Maka hari ini kita tingkatkan balik tanggungjawab kita untuk kita jaga balik hubungan dengan Allah Subhanahu Taala dengan menyelamatkan ahli keluarga, diri kita dan ahli keluarga daripada api neraka, supaya kita tak menjadi bahan bakar yang menjadi alat bakaran di neraka nanti. Baik. Jadi ini adalah cerita tentang keluarga. Maka ada banyak kat situ. Saya bagikan contoh bagaimana nak selesaikan masalah, cari orang tengah dan sebagainya. Tapi sebagai kesimpulan yang untuk kita ambil hari ini, maka apabila kita melihat keluarga tadi, cuba lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia orang yang tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang baik yang patut kita contoh. Kadang-kadang kita tunggu nikmat, kita doa bertahun-tahun. Mungkin contoh di kalangan kita ataupun di kalangan yang kita kenal belum dapat zuriat. Yang pentingnya pun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai
hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dahulu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala tu maha mengetahui apa yang dia nak bagi yang terbaik kepada seorang hamba tersebut. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa kepada Allah. Dan kena ingat, kadang-kadang apa yang kita doa hari ini, kita ingat itu yang terbaik. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tu maha pemurah, maha penyayang. Dia tangguhkan kita punya hajat tersebut untuk dia bagi apa yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya. Kita minta hari ini kita nak tukar kereta yang kita ada jenama yang kita minat. Doa, tapi tak dapat lagi, kan? Doa mungkin minta kereta. Doa tak dapat lagi. Tapi rupanya bukan Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala tangguhkan. Tiba-tiba sampai satu masa kita dapat kereta yang lebih baik lagi apa yang kita sangkakan pada hari ini. Dan lebih baik itu bukan pada pandangan kita. Pandangan kita yang lebih baik itu pada jenamanya, pada harganya. Mungkin kereta yang lebih baik tu kereta yang tak ada masalah dengan kita, serasi dengan kita, kereta yang boleh kita bawa dengan tenang, kereta yang kita boleh bawa dengan tanpa sifat bongkak, sifat sombong, kan? Kalau pakai kereta yang mungkin mewah, kita mungkin tak kuat iman kita, maka kita akan merasa sesuatu yang tidak senang pada hati kita, kan? Sayanglah duduk kat dunia ni sekejap, tetapi masih lagi sombong di hadapan manusia yang lain, kan? Kemudian bercerita tentang keluarga, maka keluarga ada banyak yang kita boleh ambil iktibar. Antara dalam Al-Quran disebutkan 4 jenis keluarga. Maka ini boleh menjadi salah satu kita punya benchmark untuk kita nak buat kita ni bagaimana. Kita nak jadi keluarga yang macam mana. Yang pertama, kita boleh jadi keluarga yang Allah Ta'ala iktiraf kita sahaja sebagai suami ataupun isteri yang baik. Dan dalam masa yang sama usaha lagi untuk Allah Ta'ala iktiraf kita menjadi keluarga yang suami isteri yang baik. Dan Allah Ta'ala kita usaha lagi kita boleh diiktiraf oleh Allah SWT sebagai satu keluarga, isteri, anak dan suami yang baik. Dan yang paling besar sekali rezeki yang kita boleh usahakan, iaitu kita doakan dan usaha kita jadi satu keluarga yang keluarga kita baik dan kaum kerabat kita pun kaum kerabat yang baik. Maka itu nikmat yang sangat besar. Tapi apa pun kena buat dengan apa? Dengan harapan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dengan mencari redha Allah, maka insya-Allah kita akan dapat peluang tersebut. Allah Ta'ala akan berikan sebagaimana yang kita belajar dengan doa Nabi Ibrahim, iaitu apa? Nabi Ibrahim minta dan Allah Ta'ala yang akan aturkan. We do the best dan Allah do the rest. Kita hanya buat yang terbaik aja dan Allah Ta'ala akan aturkan. The rest Allah Ta'ala akan aturkan. InsyaAllah kalau kita faham ciri-ciri keluarga ini, mudah-mudahan kita akan dapat manfaatkan sebagai titik tolak kita mulakan dalam kehidupan kita, untuk kita nak ada panduan dan tingkatkan kehidupan kita bukan sekadar di tempat kerja, tapi di mana saja di rumah kita pun kita sedang ada perancangan dan doa dan harapan kepada Allah untuk kita dapat keluarga yang baik keseluruhannya, insya-Allah. Amin. Okey, berkaitan dengan keluarga. Okey, ada beberapa soalan nak tanya. Bagaimana kalau kita nak buat baik dah, nak keluarga baik, tetapi Allah Ta'ala tak izinkan ni? Mungkin pasangan ataupun kaum kerabat kita dia tak dapat, macam mana? Apa kita nak buat? Kena buat apa? Teruskan jadi hamba Allah yang baik. Teruskan jadi hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang baik takkan sangka buruk kepada orang lain, takkan sangka buruk kepada ahli keluarga. Dia rasa macam aku dah baik sekarang, orang keluarga aku tak baik lagi, kan? Kena selalu pelihara hati kita. Kena fokus kita jadi orang baik, kan? Dan bila kita fokus kita jadi orang baik, kita takkan putus asa, kita takkan rasa penat, kita takkan rasa sakit hati untuk kita nak bimbing keluarga ataupun kita nak berkongsi dengan keluarga. Sebab kita buat kerana Allah SWT. So kita akan keep doing, kan? Dan insya-Allah yang mengaturkan itu bukan kita. Nabi Muhammad SAW insan yang paling baik di atas muka bumi. Dia tinggal dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib jaga dia, jangan usik Muhammad, ini anak saudaraku yang aku sayang, kan? Tapi Abu Talib tak masuk Islam juga. Dan Allah Ta'ala kata dalam Quran apa? Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bukanlah engkau yang beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi
Allah Ta'ala yang kehendakkan berikan petunjuk tersebut. Jadi apa tugas kita? Jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah, cari redha Allah semata-mata. Bila once kita nak cari redha manusia, bila kita nak buat baik, dan masa yang sama kita nak cari redha orang lain. Kita nak sampaikan dakwah, dalam masa yang sama kita nak cari redha pendengar kepada kita, redha orang yang ada depan kita nak ikut kita, supaya kita boleh ada peluang yang lain dalam kita berdakwah contohnya. No, tak boleh macam tu. Kita buat kerana Allah saja. Dan andai kata kita terpaksa lafazkan beritahu sesuatu yang mungkin menyakiti ataupun mencuit hati si pendengar, maka itu adalah urusan Allah Ta'ala dengan dia. Sama ada dia mendengar kata kita dengan hati terbuka ataupun dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab kat sini dah faham kan, buat apa pun kerana Allah, tak ada masalah, buat je terus kan. Teguhkan pendirian kita, buat kerana Allah, happy dan teruskan kan. Kalau kata orang melawan, orang tak dengar, tak apa, istighfar. Dan itu adalah peluang Allah Ta'ala nak bagi pahala lagi dekat kita. Okay. Soalan? Apa soalan? Soalan kita selesaikan sikit lah awal kan. Tekak saya macam dah perih lah. Okey, insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini, walaupun mungkin sedikit keluar daripada suasana di pejabat, tapi insyaAllah memberikan bantuan yang besar kepada kita, bantuan yang kita nak jadi hamba Allah yang baik keseluruhannya, di rumah, di pejabat, di masjid, di mana saja, untuk kita jadi hamba Allah yang terbaik insyaAllah. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami redha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka masih kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan orang yang peroleh nikmat, bukan jalan orang yang murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.